Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum. Ya Allah, berjumpa lagi dalam bab 2. Okey, untuk tajuk bab 3 kita konflik dunia dan pendudukan Jepun di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, tadi kita berhenti di slide yang ini. Okey, gambar-gambar saja dalam ni. Okey, baik, tengok gambar yang ini. Cerita terkukur. Ini menarik ni. Cerita terkukur yang tersiar dalam akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna, Pengasuh. Okay. Pada tahun 1920 merupakan pernyataan politik kemerdekaan. Okay. Pernyataan tersebut disampaikan secara berselindung di sebalik wajah dan pelaku haiwan disebabkan oleh adanya undang-undang pemerintah yang mengongkong penerbitan akhbar. Hebat tokoh-tokoh Melayu masa itu, tokoh-tokoh penulisan pada ketika itu hebat. Okay? Dia tidak guna nama orang, tidak berterus teranglah, namun menggunakan bahasa indah, menggunakan nama-nama binatang. Okay? Ada gitu. Dalam cerita terkukur terdapat rujukan jelas kepada terkukur nombor 1874 dan terkukur nombor 1909, iaitu tarikh penting negeri Melayu dikuasai oleh British. Terkukur menangisi nasibnya yang bebas dalam negeri merdeka, kini terkurung dalam sangkar emas yang kehilangan kemerdekaan. Bahasa indah. Hanya orang Melayu ketika itu yang sedar perkara ini. Orang British mungkin tak akan sedar. Itulah sekali je buat undang-undang negeri orang kan. Ini surat khabar surat khabar berkaitan dengan pembunuhan Attitude Prime Ferdinand. Perhatikan dan nilaikan bersama anak-anak. Ini gambar-gambar yang saya kutip daripada Google. Abang Google. Anak-anak, peristiwa tentang kesan peperangan. Peristiwa tentang peperangan. Anak-anak, ini bukannya peristiwa yang seronok dilihat, bukan sesuatu yang enak dilihat, namun mendebarkan, menggerikan. Memberikan hati yang sangat menyayat hati kita, anak-anak. Jadikan pedoman anak-anak. Tengok gambar ini, gambar orang berperang. Bukan yang mereka nak berperang begini, tidak anak-anak. Terpaksa semua ni. Tengok. Upacara pemancongan Jepun kepada orang putih ketika itu, anak-anak. Boom. Berlakunya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Ini kisah betul, gambar betul anak-anak. Tengok, ya Allah. Maukah kamu perkara ini berulang kembali? Fikir-fikirkan. Kesan dia, tengok di sini anak-anak. Hancur, bangunan hancur anak-anak. Hancur semuanya. Kalau berlaku perang, inilah jadinya. Hiroshima ketika itu, inilah jadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, anak-anak. Mau ketemu perang anak-anak? Fikir-fikirkan. Tengok sekali lagi. Surrender. Jepun berjaya di sini. Ini dia kesan bom atom yang digugurkan semasa Perang Dunia Kedua, anak-anak. Kesan. Tengok ni. Ibu dan anak ini bergambar di Hiroshima. Kasihan saya dalam Google itu. Kesian mereka. Hidup dalam kawasan radioaktif. Mereka selamat, anak-anak. Mereka selamat. Innalillah. Tengok anak-anak kecil ni. Allah, anak kecil, anak-anak. Kamu nak tengok, kamu nak jadi macam ni kan, anak? Maukah kamu melihat ibu kita, kakak kita, adik-adik kita, saudara mara-mara kita begini, anak-anak, berjalan menjadi pelarian, anak-anak. Menjadi pelarian. Allah Rabbi. Hancur bangunan-bangunan dia. Mana dah selamat macam ni, anak-anak? Nak hidup pun susah. Ya Allah. Jauhilah perang, anak-anak. Jauhilah perang. Jangan suka memprovokasi. Baik. Ini adalah peta
okay, yang menunjukkan kawasan-kawasan pertempuran dan kemarahan semasa peperangan dunia pertama, anak-anak. Okay. Negara akibatnya Jerman, Austria-Hungary, okay, Bulgaria dan Empire Osmania Habsburg, Britain, Prancis, Itali, ini semua satu kumpulan, dan Rusia satu kumpulan. Okay. Ilustrasi pembunuhan di Sarajevo, yang mana dikatakan seorang pemuda Serbia yang telah membunuh pewaris takhta Austria-Hungary, iaitu Archduke Franz Ferdinand ketika itu di atas kereta. Okay. Lalu bermulalah peperangan dunia pertama. Okay. Okay. Rujuk bersama anak-anak. Okay. 1 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Okay. 3 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Kenapa lawan Rusia? Sebab Rusia lah negara pertama yang mempertahankan Serbia yang nak diserang oleh Austria. Alright. Britain, 4 Ogos 1914, Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang menceroboh Belgium. Oktober 1914, Empire Ottomania menyertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah. Mac 1915, Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Manakala April 1917, Amerika Syarikat menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Okay. Ada dua kuasa di sini, Pakatan Bertiga dan Perikatan Kuasa Tengah. Okay. Baik, Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Kita terus masuk topik yang ini. Okay. Perang Dunia Pertama. Perang dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Persaingan saja. Kan? Seterusnya, persaingan tersebut mencetuskan Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945 yang memberikan kesan besar terhadap penduduk dunia. Tengok dulu faktor Perang Dunia Pertama. Faktor utama yang mencetuskan Perang Dunia Pertama adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan isterinya, iaitu pewaris takhta Austria-Hungary oleh pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. Itu faktor utama dia. Faktor lainnya dapat dilihat dalam politik. Yang pertama, kemunculan nasionalisme. Kuasa-kuasa besar sanggup berperang bagi membuktikan kekuasaan masing-masing. Maksud nasionalisme di sini ialah kuasa-kuasa besar di Eropah mempunyai semangat kekitaan yang kuat, yang mana mereka akan bersaing untuk memastikan negara mereka yang paling hebat. Tu dia. Jiwanya, perkataannya nasionalisme, tapi jiwanya imperialisme. Okay. Yang kedua, sistem pangkatan negara-negara Eropah terbahagi pada dua, iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Perikatan Bertiga. Siapa Perikatan Bertiga? Siapa Perikatan Kuasa Tengah? Okay. Perikatan Kuasa Tengah terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary dan Itali, dibentuk pada 1882 dan kemudian disertai oleh Turki dan Bulgaria. Manakala Bertiga, Perikatan Bertiga pula terdiri daripada Britain, Perancis dan Rusia. Okay. Pakatan tersebut dibentuk pada 1907. Itali dan Jepun menyertai pada kemudiannya. Okay, terusnya. Sambungan faktor Perang Dunia Pertama, faktor ekonomi. Kuasa besar bersaing membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan pasaran barang siap. Aduhai. Mereka nak bersaing,
lain pula jadi maksudnya kan. Perang, pasal perang dunia. Okey. Okey. Jadi tu pembunuhan Supremanian tu di pendapat saya lah, itu cuma alasan untuk mereka perang yang sebenarnya. Okey. Padahal dah lama mereka bersaing. So, nak dapat kuat mereka kena berperang menggunakan alasan pembunuhan pewaris tahta. Macam. Okey. Kesan Perang Dunia Pertama dari sudut politik dapat dilihat menamatkan pemerintahan sistem beraja di Eropah. Tiada lagi sistem beraja di Eropah. Okay. Kesan keduanya ialah berlakunya persidangan damai Perancis pada Jun 1918 yang membawa kepada temeterainya perjanjian Versailles. Okay. Yang mengubah peta Eropah dan membentuk beberapa negara baru. Seterusnya, nombor 3, membentuk Liga Bangsa. Ini selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama. Okey. Liga Bangsa terbentuk pada 1919. Okey, matlamat utama perubahan adalah untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa serta menjamin keselamatan bersama. Keahlian Liga termasuk negara-negara bersekutu kecuali Amerika Syarikat dan negara-negara berkecuali. Okay? Namun, Liga ini gagal menjamin kesejahteraan dunia dan dibubarkan pada April 1945. Okay? Liga Bangsa gagal. Kenapa gagal ya? Sebab berlakunya Perang Dunia Kedua yang akan kita bincangkan lepas ini. Bukan sekarang maksudnya. Seterusnya, gambar pertama anak-anak, perjanjian damai ditandatangani di Istana Versailles, Perancis. Pada 28 Jun 1919. Nombor 2 gambar, tengok gambar kedua. Jerman menandatangani kejahatan senjata berakhirnya Perang Dunia Pertama. Tengok gambar peta. Ini gambar peta wujudnya negara-negara baru. Peta menunjukkan pengagihan wilayah Jerman berdasarkan perjanjian Versailles. Perhatikan, tak faham tanya dalam grup. Alright. Seterusnya, kita berhenti pada slide ini dan kita akan masuk dalam part 3. Panjang pula kali ini ya. Ada 3 part. Tidak ada masalah. Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi lepas ini. Assalamualaikum.